Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqadam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian? Saya doakan mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan semua sentiasa berada dalam lindungan dan rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidup sejahtera serta aman dan bahagia insya-Allah Ta'ala. Dalam perkongsian kali ini, insya-Allah kita akan membaca daripada surah Ad-Duha, bermula daripada ayat yang kelima. Dan kita boleh rujuk pada Mushaf Al-Quran Rasam Osmani pada muka surat 596, kemudian diikuti dengan sedikit huraian berkenaan dengan hukum hakam tajwid serta huraian daripada kitab-kitab tafsir insya-Allah Ta'ala. Tanpa melengahkan masa, saya akan mulakan dengan bacaan Al-Quran terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikan kepadamu kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat sehinggalah engkau redha, iaitu berpuas hati. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, untuk huraian tafsir bagi kalimat-kalimat yang terdapat di dalam ayat Al-Quran ini, saya ingin mengajak tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian untuk melihat kepada perkataan yang terakhir di dalam ayat ini, iaitu perkataan ataupun kalimat fatarda. Fatarda. Sekiranya kita lihat betul-betul pada kalimat tersebut, perkataan fatarda diakhiri dengan huruf ya yang tidak bertitik, atau lebih dikenali dalam bahasa Arab al-alif al-munqalabah anil ya. Dan kita mendapati pada huruf ya tersebut terhadap tanda mad yang menunjukkan ataupun mengisyaratkan bacaan panjang ataupun mad melebihi kadar 2 harakat. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sekiranya kita waqaf ataupun memerhatikan bacaan pada ayat tersebut, iaitu pada kalimat fatarda, bacaannya hanyalah sekadar 2 harakat sahaja. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Namun sekiranya kita menyambung bacaan tersebut, iaitu daripada ayat yang kelima, dan kita meneruskan bacaan sehingga ayat ke-6, maka pada kalimat fatarda terdapat hukum mad jaiz munfasil, iaitu dibaca dengan kadar 4 harakat. Saya tunjukkan cara bacaannya. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dari situ kita dapat membuat kesimpulan bahawasanya apabila kita waqaf pada ayat tersebut, iaitu pada kalimat fatarda, kita hanya membaca dengan kadar 2 harakat sahaja. Namun sekiranya kita menyambung bacaan tersebut, maka bacaan fatarda menjadi sebanyak 4 harakat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Sekarang kita beralih pula kepada huraian tafsir untuk ayat kelima daripada surah Ad-Duha ini. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, daripada zahir ayat kita boleh mendapati bahawa seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menganugerahkan atau menghadiahkan sesuatu sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi gembira dan berpuas hati. Maka apakah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma wa ardahuma, menceritakan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menangis
setelah membaca beberapa potong ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang doa dan munajat beberapa orang Nabi tentang keadaan kaum-kaum mereka yang tersesat serta menyembah berhala. Maka Rasulullah SAW menangis kesedihan apabila mengenangkan keadaan umatnya sambil berkata, Allahumma ummati, ummati. Wahai Tuhanku, bagaimanakah keadaan kaumku? Bagaimanakah keadaan kaumku? Maka Allah Subhanahu wa taala mengutuskan malaikat Jibril alaihi salam untuk bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah perkara yang membuatkan baginda menangis? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya baginda risaukan tentang keadaan umatnya. Lantas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk memberikan khabar gembira kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan, inna sanurdika fi ummatik wala nasu'uk, yang bermaksud kami akan membuatkan engkau bergembira dan berpuas hati tentang hal ehwal kaummu, dan kami tidak akan membuatkan engkau berduka cita. Disebutkan pula dalam riwayat yang lain bahawasanya Rasulullah SAW pada suatu hari telah dipertontonkan atau telah dibentangkan di hadapan baginda tentang nikmat-nikmat serta kelebihan-kelebihan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda selepas kewafatan baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka perkara tersebut membuatkan baginda merasa sangat bahagia. Lantas Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada baginda di dalam syurga nanti 1 juta istana, dan dalam setiap istana tersebut terdapat sejumlah pelayan-pelayan serta teman-teman yang akan mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian ulama tafsir pula berpendapat bahawa ayat ini sebenarnya membicarakan tentang syafaat, iaitu antara anugerah terbesar yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membantu umat baginda yang dalam keadaan kesusahan pada hari akhirat kelak. Atas sebab ini, Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah menyatakan kepada ahli Iraq, wahai ahli Iraq, kamu menyatakan bahawa ayat Al-Quran yang paling memberikan pengharapan adalah qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, janganlah kamu semua berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu boleh mengampunkan semua dosa. Akan tetapi kami, iaitu ahli bait, mengatakan bahawa ayat Al-Quran yang paling memberikan pengharapan daripada Allah Subhanahu wa taala ialah wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Daripada keterangan-keterangan tadi, jelaslah bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlalu sayangkan umat baginda, sehingga kan baginda merisaukan keadaan umatnya tentang apa yang akan berlaku kepada mereka pada hari akhirat kelak. Lantas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merayu serta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan bantuan kepada kita semua pada hari akhirat kelak. Atas sebab itu, marilah kita sama-sama memperingati jasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyakkan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sedaya upaya mengamalkan segala ajaran dan tuntutan sunnah yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan bersama dengan baginda pada hari akhirat kelak, insya-Allah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.